saudara juga lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam dalam Berita Wilayah. ...58,227 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan pada hari pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jumlah tersebut dilihat mencukupi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dengan menempatkan seorang anggota bagi setiap saluran mengundi. Yang pertamanya sewaktu pengundi awal. Seramai 5,661 anggota akan digerakkan. Yang kedua, sewaktu penamaan calon. 31,183 pegawai dan anggota. Yang ketiga, sewaktu penjumlahan undi. 43,716. Dan yang keempat, sewaktu hari mengundi. Sewaktu mengundi itu, memangkah tu 58,227 pegawai. 58,227 pegawai. Jadi mencukupi. Ya. Mencukupilah untuk yang paling ramai sewaktu hari mengundi itu 58,000. Pihak polis anggota ada 120,000. Seluruh negara. Jadi cukuplah. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat khas persediaan menghadapi PRU ke-15 dan monsun Timur Laut di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Bagi persediaan banjir pula, anggota polis bersedia untuk digerakkan bersama badan beruniform yang lain seperti Bomba, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela melibatkan keseluruhan 69,235 anggota dan pegawai badan beruniform. Jumlah tersebut boleh ditambah apabila perlu, terutama jika berlaku kejadian banjir luar biasa. Pemilihan hari pengundian PRU ke-15 pada hari Sabtu dibuat bagi membolehkan rakyat keluar mengundi. Jelas Perdana Menteri, hari Sabtu merupakan hari cuti bagi semua negeri dan rakyat boleh menunaikan tanggungjawab mereka tanpa sebarang masalah. Hari mengundi hari Sabtu. Jadi ramai yang tuduh kajian nak buat trip. Konon-kononnya supaya orang tak balik nak suruh mengundi hari kerja. Tak betul tu. Kita dah tetapkan mengundi hari Sabtu. Kita beri kebebasan sepenuhnya kepada rakyat kita untuk mengundi. Kerana itu hak yang dijamin oleh perlembagaan. Jadi kita bagi mereka mengundi hari Sabtu. Kalau kita buat hari Ahad, ada negeri bekerja hari Ahad. Kalau kita buat hari Jumaat, negeri bekerja hari Jumaat. Tapi hari Sabtu, semua cuti hari Sabtu. Jadi sebab itu kita pilih hari Sabtu. Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini menetapkan tarikh mengundi bagi PRU ke-15 adalah pada 19 November, iaitu pada hari Sabtu. 232,000 pekebun kecil getah berdaftar di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda bakal menerima bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini. Bayaran RM300 sebulan itu akan diagihkan pada November dan Disember ini. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM191 juta. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazhir Khalid berkata, kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan kadar pembayaran BMT daripada RM600 pada tahun ini kepada RM800 bagi tahun 2023. Dia macam ni, dia sebenarnya dia bulan 10, 11, 12. Jadi bergantung kepada bila wang tu dimasukkan kepada Risda. Kalau wang tu dimasukkan awal, boleh bayar awal lah. Tapi kalau dimasukkan lewat, bayar lewat. Jadi itu bergantung kepada wang yang dimasukkan ke Risda. Sekarang dah ada dah, sekarang dah siap. Sekarang dah siap. Jumlah
penerima tu dah ada. Cuma kita tunggu peruntukan. Kalau peruntukan tu masuk, kita bayar. InsyaAllah kita bayar. Sementara itu, Datuk Seri Mahathir berkata program tanam semula getah setakat ini telah mencapai lebih 10,000 hektar melibatkan 7,180 pekebun kecil dengan bayaran hampir 61.6 juta ringgit. Tahun ini, Risda menerima permohonan untuk tanam semula getah seluas 18,524 hektar daripada 12,381 pekebun kecil. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pekebun Kecil Risda Makmur peringkat Negeri Pahang. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan dividen program tanam semula komersial TSK Risda peringkat Negeri Pahang lebih 39 juta ringgit. Dividen tersebut adalah hasil pulangan oleh Risda Plantations yang berhad kepada 5,590 peserta projek TSK seluruh negeri. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Fokus negeri di bawah Bayu, kerajaan negeri serah 40 kenderaan pacuan 4 roda kepada unit pemimpin pembangunan masyarakat kawasan demi meningkatkan perkhidmatan tadbir urus komuniti. Perinciannya bersama Rita Alesius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, dia. Kerajaan negeri Sabah memperuntukkan 40 unit kenderaan pacuan 4 roda kepada unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM di negeri ini. Ia adalah usaha kerajaan dalam memastikan perkhidmatan UPPM dapat disampaikan ke setiap pelosok daerah. Penyampaian kunci replika kenderaan disampaikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada wakil UPPM kawasan di Perkarangan Menara Kinabalu. Pengarah UPPM Negeri Datuk Mat Bali Musa berkata penerimaan kenderaan ini akan meringankan bebanan UPPM terutama dalam menjalankan tugas di kawasan yang mempunyai masalah logistik dan banjir. Bila adanya kenderaan ini nanti ianya akan digunakan oleh kawasan UPPM di kawasan-kawasan yang kita serahkan kenderaan ini untuk kegunaan mereka, bukan sekadar untuk menjalankan tugas di kawasan masing-masing, tapi kita sudah maklum segi logistik lah. Mungkin ada kawasan ada Bukit Bukau dan sebagainya, dan pada masa sama juga digunakan ketika banjir lah. Sebab ini kita sudah maklum ramai di kalangan kawasan UPPM ini memang kawasannya agak teruklah keadaan dia. Bagi tahun ini, kenderaan pacuan 4 roda ini akan disampaikan dalam 4 fasa. Bagi fasa pertama, sebanyak 7 unit kenderaan telah diserahkan kepada UPPM di Kiulu, Lumadan, Sindumin, Karanaan, Tambunan, Nabawan dan Labuk. Manakala 33 kawasan berikutnya akan diserah dalam fasa seterusnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Tawau berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk 4,560 karton rokok putih pelbagai jenama menggunakan laluan muara Sungai Merotai Kecil pada 20 Oktober lepas. Turut berjaya dirampas 2 buah bot pancung dan sebuah lori. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Tawau, Komander Maritim Amiluddin Yengga berkata, dalam kejadian pukul 4.45 pagi itu, pihaknya sedang menjalankan rondaan Ops Pluto Timur dan Ops Sejahtera sebelum mengesan sebuah bot laju yang bergerak dari arah Pulau Sebatik menuju ke selatan Sungai Merotai Kecil. Siasatan lanjut berjaya menemukan lokasi pemunggahan rokok seludup di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tekong bot dan semua suspek dipercayai telah melarikan diri ke kawasan hutan bakau berhampiran. Pemeriksaan lanjut di lokasi kejadian telah menemukan 3,500 kotak rokok jenama Astro, 500 karton rokok jenama A1, 560 karton jenama A1 Might dan 2 buah bot kayu tidak berdaftar
dengan enjin kuasa kuda 200 horsepower serta sebuah lori kargo 3 tan. Beliau berkata demikian pada sidang medianya di Pejabat APMM Zon Maritim di Tawau. Nilai rampasan keseluruhan termasuk bot dan kenderaan dianggarkan mencecah hampir RM300,000. Menurut Amiluddin, rampasan tersebut merupakan kes kedua pada tahun ini melibatkan aktiviti penyeludupan rokok, menjadikan statistik tangkapan Zon Maritim Tawau dengan merekodkan 54 kes tangkapan pelbagai kesalahan umum. Keindahan alam semula jadi selain kepelbagaian suku kaum hidup alam suasana harmoni di negara ini terus dikagumi masyarakat antarabangsa. Justru kelebihan tersebut sentiasa menjadi buah mulut pelancong luar, termasuklah anggota Tentera Laut Amerika Syarikat yang sempat berkunjung di Sabah baru-baru ini. Sebahagian besar anggota tentera berkenaan pernah mendengar keistimewaan di Sabah namun belum berpeluang merasai sendiri berada di negeri ini. This is absolutely my first time, and I believe all of the sailors is their first time visiting this wonderful country and this state. Our sailors are having an amazing experience. I can see it from their faces, and the children certainly seem to be having a wonderful, wonderful time, which is our hope and goal. Yeah, this is my first time in Malaysia. It's awesome. After this, we'll get to explore, see the culture, get some good food, visit some of the islands. I know a lot of us are river rafting right now, so they're having a lot of fun. And just to really involve ourselves with the community and to get to have that cultural experience. Yeah, welcome to come here. Diorang pernah kemari dulu, 3 tahun dulu. Waktu itu diorang adakan upacara begini di Likas. Tapi ini kali diorang bilang mau sekolah yang lain. Jadi buka pandangan anak-anak murid juga lah di sini. Mereka ditemui media dalam sesi lawatan dan drama mesra 21 anggota Tentera Laut USS Milius yang terpilih bersama-sama pelajar sekolah khas Itania di Kinarut Papar. Daerah kecil Kiulu dalam kawasan Tamparuli bakal mempunyai pejabat sekretariat mini bagi menyelaras perkhidmatan pentadbiran dan meningkatkan kecekapan pengurusan daerah kecil berkenaan. Dijangka pelancaran Majlis Pecah Tanah Pejabat tersebut bakal direalisasikan sendiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam masa terdekat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kiulu Datuk Johnston Bangkwai memberitahu perkembangan tersebut sangat dialu-alukan masyarakat Kiulu bagi memastikan semua keperluan mendesak diuruskan dan disalurkan melalui pejabat berkenaan. Jelasnya, keistimewaan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa persefahaman antara pemimpin khususnya di kawasan berkenaan. Datuk Johnston yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyatakan demikian dalam program Anak Muda Peduli di Pekan Kiulu. Dalam pada itu, beliau turut menekankan kepentingan toleransi dan kerja berpasukan antara pemimpin dan masyarakat ke arah memastikan usaha membangunkan komuniti setempat terlaksana. Memberi contoh di Kiulu, beliau memberitahu pihaknya bekerja keras membangunkan pelancongan luar bandar dengan peningkatan daripada hanya 4 pengusaha pada tahun 2014 kepada lebih 70 pengusaha pelancongan desa aktif ketika ini. Mengenai inisiatif Anak Muda Peduli, Datuk Johnston turut memuji usaha murni penganjuran Kelab Bandar Belia Tuaran TYTC dengan kerjasama pejabat unit pemimpin pembangunan masyarakat Kiulu bertujuan menyokong komuniti luar bandar dengan mengenal pasti keperluan mereka. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu, kembali bersama Diana Wai di Angkasa Peri. Dia? Baik, terima kasih Rita, langsung dari Sabah. Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca bersama Pegawai Met Malaysia, Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Apa yang berlaku? Baik, seperti diramalkan, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri, di Semenanjung dan juga di negeri Sabah dan Sarawak. Baik, bagi di Semenanjung Malaysia, pada ketika ini di bahagian utara masih lagi mengalami hujan di satu dua tempat melibatkan di pedalaman di negeri Kedah,
Perak, begitu juga pantai timur yang melibatkan Kelantan, Terengganu. Baik, hujan yang berlaku di kawasan bahagian utara dan juga pantai timur ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, bagi di bahagian pantai barat, di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan, nampaknya buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung, tetapi masih lagi berlaku hujan di satu tempat walaupun ianya tidak berapa kuat, namun masih lagi hujan renyah kini berlaku. Baik, tetapi di bahagian selatan, di negeri Melaka dan juga di negeri Johor, hujan lebat kini sedang berlaku yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi di negeri Sabah, pada kini hujan berserta petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian. Di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat dan juga di bahagian pantai barat, kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang. Tetapi di bahagian utara dan juga tengah di negeri Sarawak, keadaan berbeza yang mana hujan berserta petir kini sedang berlaku dan kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam seperti di selatan semenanjung Malaysia. Di bahagian barat, buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung dan disertai dengan hujan di satu tempat yang melibatkan bahagian Kuching, Serian dan juga Samaran yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja. Baik, sebab itu juga Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Tetapi bukan hari ini, ianya akan bermula pada 27 Oktober nanti. Bermula pada 27 sehingga ke 30 Oktober nanti yang mana dalam tempoh ini angin akan bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter di kawasan perairan Condor, Reef North dan juga layang-layang. Yang mana keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan negara selat. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan juga peka dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca dan juga My Gempa, serta anda boleh terus ke Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saudara, kembali dalam berita wilayah. Kita ke Sarawak. Buat masa ini, antara fokus dari Bumi Kenyalang ialah mengenai projek bekalan air bersih dan terawat. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Nurul, terima kasih. Lebih 20,000 penduduk di Sebuyau, Gedong dan Simunjan bakal menikmati bekalan air bersih dan terawat dengan siapnya 3 projek bekalan air utama pada penghujung tahun depan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, 2 daripada projek tersebut dibiayai kerajaan negeri dan 1 oleh kerajaan persekutuan dengan kos keseluruhan RM109.2 juta. Dr. Abdul Rahman, projek pertama bernilai RM41.9 juta merupakan projek menaik taraf bekalan air di Lubuk Punggor, Lubuk Buntin dan Tanjung Sap dalam daerah Gedong yang telah siap dan memanfaat 350 isi rumah.
projek kedua yang kita lawati ialah dalam yang merangkumi pakej 3D, iaitu pembinaan serta membina paip air menyeberangi sungai Sadong, Batang Sadong, menjungai Batang Sadong untuk menyalurkan air ke daerah Semunjan dan juga ke daerah Sebuyau, termasuk daerah kecil Sebangan. Jadi projek ini berjumlah dananya berjumlah 57.9 juta ringgit dan dijaga siap secara keseluruhannya pada tahun 2023. Kedua-dua projek berkenaan adalah dibiayai oleh Kerajaan Sarawak dan dilaksana oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Manakala projek ketiga dibiayai Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar berjumlah 9.5 juta ringgit, melibatkan projek bekalan air luar bandar, sistem retikulasi bagi Zon 2 Samarahan dan dijadual siap akhir tahun depan. Datuk Dr. Abdul Rahman yang mewakili menterinya, Datuk Julahi Narawi, memberitahu demikian dalam sidang media selepas lawatan kementerian tersebut di ketiga-tiga projek itu. Beliau menambah pelaksanaan projek melibatkan pembinaan saluran paip baharu, pembinaan tangki aras tinggi, pembinaan stesen pam penggalak serta penggantian saluran paip lama untuk mewujudkan sistem grid bekalan air yang lebih bersepadu. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sebuah tangki air aras tinggi turut dicadangkan untuk dibina di Simunjan bagi memastikan bekalan air tidak terjejas. Isu sensitif yang boleh mencetuskan perpecahan dan merosakkan perpaduan masyarakat perlu dihindarkan, terutama sepanjang tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rose Yunus berkata, ini termasuk tidak mensensasikan isu sensitif melalui media sosial dalam meraih undi rakyat. Datuk Rozi menjelaskan setiap wakil rakyat juga perlu sentiasa menjaga sensitiviti kaum dan agama, terutama ketika mendekati rakyat demi mengekalkan kesejahteraan serta keharmonian keluarga Malaysia. Kepada semua, kepada yang berkempen, ya, yang menjalankan tugas-tugas berkempen. Jadi kita elakkan daripada menyentuh tajuk-tajuk ataupun yang sensitif begini, ya, sebab kita satu keluarga besar, keluarga Malaysia. Pada sahabat-sahabat dalam media juga, ya, kita tak perlulah sensasikan perkara-perkara yang sensitif. Kalau ada perkara yang kita rasakan perlu kepada penyelesaian. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Pertandingan Kuaya Perpaduan Keluarga Malaysia Teguh Bersama peringkat negeri Sarawak di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata penganjuran pertandingan seumpama itu yang melibatkan pelbagai kaum etnik dan agama penting untuk terus menjaga perpaduan antara masyarakat. Katanya Sarawak yang mempunyai 27 etnik besar dan 76 sub-etnik merupakan negeri contoh terbaik untuk membina perpaduan masyarakat yang harmoni dalam membawa kemajuan negara. Pada pertandingan itu, kumpulan kuaya anak seni warisan Kenialang yang membawa nyanyian bertajuk Tanah Pusaka dinobatkan Johan sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 beserta piala, hamper dan sijil penyertaan. Mereka juga akan mewakili Sarawak berentap ke peringkat kebangsaan pada 30 Oktober ini di Ibu Negara kelak. Naib Johan dimenangi oleh pasukan Jetty Chamber Choir, manakala kumpulan Melodioso Hospital Bintulu meraih tempat ketiga. Pertandingan choir disertai 7 pasukan daripada pelbagai agensi itu merupakan anjuran Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak. Portfolio yang berkesan diperlukan jika cadangan jawatan Timbalan Perdana Menteri dari Sarawak dan Sabah direalisasikan. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, meskipun menyambut baik cadangan tersebut, namun optimis kuasa atau peruntukan diperlukan berbanding jawatan.
Yang penting bukan jawatan, yang penting kuasa, ya. Yang kalau ada kementerian-kementerian tertentu seperti mana sedia ada sekarang dan juga peruntukan diadakan, projek-projek pembangunan diluluskan, itu mungkin yang lebih penting daripada hanya jawatan. Sekiranya kalau ada jawatan itu nanti mestilah ada portfolio tertentu yang boleh beri keberkesanan kepada jawatan itu untuk kebaikan Sarawak dan Sabah. Beliau yang merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP ditemui media pada Majlis Angkat Sumpah 9 Setiausaha Politik Baharu kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Majlis Angkat Sumpah dan Serah Watikah Pelantikan disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, beberapa Timbalan Menteri Kabinet Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri. 9 setiausaha politik premier yang baharu adalah Petrus Igat Matias, Michael Mujah Lihan, Charles Balan Seling, Fung Kok Siun, Elias Brian Fung, Kaunselor Tapah Atta, Buang Haji Bul Hassan, John Yigor, Sam Layak, Abang Abdul Aziz Abang Draub. Pada Ahad lalu, Pengerusi Barisan Nasional BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan tentang cadangan 3 jawatan Timbalan Perdana Menteri akan diwujudkan jika Barisan Nasional menjadi kerajaan persekutuan pada pilihan raya umum ke-15. Pelantikan ini melibatkan wakil dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung untuk mengisi jawatan tersebut yang juga akan dimasukkan dalam manifesto BN untuk PRU ke-15 ini. Baik, sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP menganjurkan program Jeraya Wara bersama Media Sarawak di Kuching. Sebanyak 13 pasukan mewakili organisasi media cetak dan elektronik termasuk RTM menyertai program tersebut yang melibatkan cabaran troli pengguna bijak atau Scotch di sebuah pasaraya besar di Petrajaya. Scotch merupakan pertandingan berbentuk interaktif yang menguji kefahaman dan meningkatkan kesedaran kepenggunaan serta berbelanja secara berhemah dalam kalangan peserta. Majlis Pelepasan Cabaran berkenaan disempurnakan oleh Menteri KPDN HAP Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berterima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh organisasi media di Sarawak dalam membantu menyebar luas peranan kementerian dan isu-isu kepenggunaan. Justru beliau berharap para pengamal media terus bertanggungjawab dalam laporan mereka serta menyiarkan berita berdasarkan fakta dan maklumat yang tepat, khususnya berkaitan aspek kepenggunaan. Polis Sarawak berjaya menyelamatkan 5 wanita warga asing yang dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk eksploitasi seks dalam satu serbuan di Kuching pada Jumaat lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataannya berkata, serbuan dilakukan di tingkat 3 rumah kedai di kawasan komersial Jalan Setia Raja kira-kira 3.30 minit petang oleh anggota cawangan di 7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak. Datuk Muhammad Azman menjelaskan, setibanya di lokasi, polis mendapati premis terbabit didiami oleh mangsa yang berumur antara 24 dan 29 tahun telah berkunci dari luar. Katanya pergerakan mangsa juga dikawal melalui kamera litar tertutup yang dipasang di sekitar premis. Sehubungan itu, pihak polis mengambil beberapa inisiatif untuk menyerbu masuk ke dalam premis dalam usaha menyelamatkan mangsa. Beliau mendedahkan siasatan awal mendapati mangsa dipaksa untuk melayan pelanggan berhibur di premis hiburan dan hotel termasuk melakukan aktiviti seks dengan bayaran tertentu. Mereka turut mengaku telah berada di Sarawak antara 3 dan 5 bulan. Jelasnya kesemua mangsa akan dihantar ke Rumah Perlindungan Wanita di Kota Kinabalu, Sabah untuk prosedur siasatan lanjut. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azman memberitahu, hasil risikan dan maklumat lanjut, polis telah membuat tangkapan ke atas 2 lelaki tempatan
Kelantan berumur 23 dan 25 tahun dipercayai boleh membantu siasatan dalam kes tersebut. Polis juga merampas 2 unit pasport warga negara asing beridentitikan mangsa yang telah diselamatkan. Katanya, tangkapan dan rampasan dibuat di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Baik, terima kasih Rumah langsung dari Sarawak. Baik, itu perkembangan seterusnya. Penduduk terjejas banjir di Melaka terus menunjukkan peningkatan setakat 8 pagi tadi. Menurut laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka, 38 penduduk daripada 11 keluarga dipindahkan ke 2 pusat pemindahan sementara PPS di Alur Gajah. PPS yang beroperasi ialah PPS Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal dan PPS Balai Raya Gadik. Kawasan terjejas banjir Bukit Tambun dan Bukit Balai di Durian Tunggal, Kampung Belimbing Dalam, Kampung Pulau serta Kampung Gadik. JPBN Melaka menjangkakan jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat dari semasa ke semasa. Baik saudara, lebih banyak perkongsian dari Melaka hari ini menyentuh tentang persiapan rapi yang menjadi keutamaan kerajaan negeri bagi menghadapi monsun timur laut. Untuk perinciannya, kita bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Ya, dia semua agensi dan jabatan berkaitan perlu bersiap sedia sepanjang masa bagi merancang dan menyelaras tindakan menyelamat ketika berlaku bencana banjir. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata, perhatian perlu diberi terhadap aspek sokongan aset, penugasan sumber manusia dan pusat pemindahan sementara PPS. Pusat-pusat pemindahan sementara, barang-barang keperluan, kaedah-kaedah penyelamatan, bilik-bilik kegerakan, misi bersiap siaga daripada sekarang. Sekiranya seperti sebelum ni, kalau ada bantuan-bantuan yang perlu kita diberikan kepada mangsa-mangsa banjir nanti, jangan tunggu dia dah balik sebulan tak dapat lagi. Saya nakkan seperti awal tahun lepas, saya dah beritahu Datuk SUK, sebelum mereka balik ke rumah, bantuan-bantuan itu misi disampaikan terlebih dahulu. Beliau berkata demikian di iCrow. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Melaka mengingatkan peniaga telur di negeri ini agar tidak mengambil kesempatan meraih keuntungan dengan memanipulasi grade telur. Amaran diberi susulan aduan terdapat telur ayam dijual berbeza daripada harga grade sebenar. Pengarahnya Norena Jaafar berkata perkara itu didapati menjadi kebiasaan bagi telur ayam yang dijual di pasar memandangkan tidak terdapat label dicetak pada bekas telur. Kalau A+ ataupun Omega. Sekarang ni ada satu papan tu dia tulis grade Omega, dia ada mention, dia akan dapat dalam tu grade Omega, grade AAA. Itu betul. Tapi yang akan jadi pemuskilan bila dekat kedai tu tak ada label. Dia tulis itu Omega. Dia punya label tepi-tepi tu tak ada. Itu boleh buat aduan. Itu adalah tipu. Sebab kalau Omega, dia akan ada description label dia yang dikeluarkan oleh pihak mafia lah. Ketika ini, kerajaan menetapkan harga maksimum telur ayam hanya bagi grade A, B dan C iaitu masing-masing 45 sen, 43 sen dan 41 sen sebiji. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM. Golongan belia di Melaka diseru agar sentiasa bertanggungjawab dengan setiap tindakan yang dibuat supaya tidak mencalarkan nama negara. Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Melaka, VP Shanmugam berkata, ini memandangkan pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kelak, pelbagai isu provokasi akan dibangkitkan. Justru belia diseru agar peka dengan keadaan semasa dan tidak melibatkan diri dengan aktiviti tidak berfaedah. Kita harapkan
provokasi boleh, tapi secara provokasi yang matang, yang boleh membina. Jangan membawa masalah saja tanpa ada penyelesaian. Kita sebagai rakyat Malaysia kena bertanggungjawab terhadap Malaysia. Jangan kita menggadaikan. Jangan kita cakap kosong, lepas tu bila bertanya, kita tidak mempunyai jawapan yang tepat. Bagaimanapun, belia digalakkan sentiasa menyertai program yang bertujuan mengetengahkan diri menggunakan saluran yang betul. Beliau menyatakannya ketika ditemui di Batu Berendam. Pameran Back to Nature menjadi platform untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan penggunaan bahan pewarna dalam aktiviti seharian. Pameran selama 6 hari bermula hari ini diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Bandaraya Melaka. Penyelia program Nur Ayani Muhammad Kolib yang juga ahli jawatan kuasa Persatuan Seni Jahitan Kreatif Malaysia berkata 5 perintis persatuan diketengahkan untuk menunjukkan demonstrasi kepada pengunjung. Okey, actually macam kita memang dah buat exhibition ini dah banyak tempat. Okey, jadi memang itu secara tak langsung memberikan satu kesedaran lah kepada mereka di luar sana cara macam mana kita nak memberikan dan macam mana kita nak menyayangi alam semula jadi kita lah. Okey, sebab teknik yang kita gunakan ini pun sendiri kita ambil daripada daun tersebut. Okey, sebelum ini kita tahu daun itu warna hijau saja kan. Tetapi selepas kita buat perawatan, sebenarnya daun itu dia ada warna saintifik dia sendirilah. Aktiviti lain termasuk jualan pakaian, bengkel indigo, seminar usahawan dan demonstrasi penghasilan pewarna fabrik. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali bersama dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amalina. Baik saudara, untuk perkembangan seterusnya, 3 kontena berisi bongkah aluminium dipercayai tiada cukai kastam bernilai RM819,000 dirampas dalam pemeriksaan di Pelabuhan Johor Pasir Gudang pada 17 Oktober lalu. Kontena mengandungi 73,696 kilogram bongkah aluminium dipercayai tidak mempunyai permit ekspor sah dan tertakluk kepada barangan larangan mengikut Perintah Kastam Larangan mengenai Ekspor 1997. Pengarah Kastam Johor, Misbahuddin Parmin berkata, sindiket membuat pengikraran palsu ke atas barangan ekspor tersebut sebagai kepingan aluminium. Sebaliknya, ia mengandungi bongkah aluminium untuk dihantar ke Asia Timur. Kalau ikut harga sebenarnya, kalau aluminium ni memang harga dia tinggi. Sebab itu dia menjadi satu barangan yang sangat diminati oleh pihak-pihak sindiket ini. Turut ditahan seorang wakil syarikat perkapalan berusia 28 tahun bagi membantu siasatan. Lelaki itu dilepaskan dengan jaminan RM5,000. Anggaran dagangan dirampas bernilai RM745,300 dan duty ekspor RM74,550. Kes disiasat mengikut Seksyen 133(1)(a) dan Seksyen 135(1)(a) Akta Kastam 1967. Ketua Jurulatih Skuad Remaja Lelaki Negara Muhammad Amin Rahim percaya pasukannya perlu bermain sekurang-kurangnya 50 perlawanan antarabangsa sebagai persediaan menghadapi kempen Piala Dunia Remaja JWC yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur November tahun depan. Menurutnya, skuad itu baru sahaja dibentuk selepas 2 tahun susulan COVID-19 dan kejohanan hoki Piala Sultan Johor SOJC pula adalah penampilan pertama mereka di pentas antarabangsa. Tegas Amin, kebanyakan pemain dalam skuad projek berkenaan tidak memiliki pengalaman dan pendedahan di saingan antarabangsa yang kompetitif seperti SOJC ini. Justru bekas pemain pertahanan negara itu mahu meningkatkan kekuatan mental anak buahnya supaya dapat menampilkan semangat dan permainan berintensiti tinggi secara konsisten. Dalam kempen SOJC yang berlangsung di Johor, Malaysia tewas 2-5 kepada India dan dibelasah 8 gol tanpa balas oleh Australia dalam 2 aksi pertama. Skuad Young Tigers itu masih mempunyai 3 lagi baki perlawanan menentang Afrika Selatan malam ini, diikuti Great Britain esok dan Jepun 2 hari kemudian. SOJC yang membuka tirainya Selasa lepas menjadi medan terbaik mengenal pasti kemampuan pemain serta kelemahan pasukan sebelum menjadi tuan rumah JWC tahun depan. Dalam kempen itu nanti, Malaysia diletakkan sasaran mara sehingga ke separuh akhir.
Saksikan secara langsung majlis perasmian bangunan Media City yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 26 Oktober 2022, 12:05 tengah hari. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Komuniti Keluarga Malaysia yang diwujudkan di Perlis terus aktif melaksanakan pelbagai program bersama komuniti setempat. Program yang dijalankan dapat merapatkan hubungan antara rakyat dengan kerajaan, agensi kerajaan persekutuan dan negeri serta pemimpin setempat. Antaranya Komuniti Keluarga Malaysia Kampung Ujung Bukit, Bintung dalam Parlimen Kangar. Menurut Pengerusi Komuniti Keluarga Malaysia Kampung Ujung Bukit, Zulkifli Azlan, penubuhan Komuniti Keluarga Malaysia membolehkan masyarakat setempat terus mendapat maklumat yang sahih dan tepat selain landasan mengekalkan perpaduan kaum. Saya berharaplah, saya sebagai pengurusi, saya berharaplah program yang akan buat pada depan lah, musim ke depan ataupun tahun-tahun ke depan, kita minta lagi lah masyarakat yang turun lagi untuk mereka lagi majlis komuniti ataupun program komuniti keluarga Malaysia ni. Beliau ditemui pada program Komuniti Keluarga Malaysia di Inap Desa Kampung Ujung Bukit Bintung yang dirasmikan Pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya. Pelbagai aktiviti masyarakat diadakan termasuk pertandingan memasak asam pedas, sepak raga tuju, mewarna kanak-kanak, pemeriksaan kesihatan yang dihadiri lebih 300 masyarakat setempat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perak 2022 di The Treasure at Taman Herba Gopeng hari ini. Baginda diiringi Raja Pemaisuri Tuanku Zahra Salim. Turut berangkat Raja Muda, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Puan Besar Raja Nazhatul Shima Sultan Idris Shah serta Raja Dihilir Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Tunku Suraya Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapannya berkata, penganjuran sambutan itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan hutan. Jelasnya, hutan merupakan khazanah negara yang penting dalam menjamin kestabilan ekosistem dan berkait rapat dengan pembangunan sosioekonomi negara serta perlu diurus dengan baik. Perak menyasarkan penanaman 10 juta pokok atau 2 juta pokok setahun sepanjang 5 tahun bermula 2021. 2 juta pokok telah ditanam tahun lalu manakala sehingga September 1.37 juta pokok ditanam melibatkan keluasan 5,026 hektar di seluruh negeri. Insiden feri penumpang dari Langkawi ke Kuala Kedah terkandas di Beting Pasir Ahad lalu disebabkan feri terbabit cuba mengelak daripada melanggar tambatan kabel sauh kapal korek yang berada di laluan feri. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferry Line Ventures Sdn Bhd, Kapten Baharin Baharum berkata, ia berdasarkan siasatan awal yang dilakukan pihaknya. Menurut kenyataan beliau, ketika kejadian paras air laut di alur pelayaran Kuala Kedah adalah selamat untuk pelayaran iaitu 1.7 meter. Usaha bot tunda dari kawasan berkenaan dibawa untuk menarik feri bahagian 98 itu dari Beting Pasir pada awalnya gagal disebabkan air laut surut dengan cepat. Terdapat kerja-kerja pengelukan sedang dilakukan kontraktor di kawasan itu bagi mendalamkan alur pelayaran. Kapten Baharin berharap kerja-kerja tersebut dapat disiapkan mengikut jadual bagi memberi keyakinan kepada penumpang. Meskipun demikian, jadual perjalanan feri dan 5 perjalanan feri dari Kuala Kedah ke Langkawi tidak terjejas.
Perkembangan Piala Malaysia, Kedah Darul Aman KDAFC akan turun pada aksi pertama peringkat 16 pasukan malam esok dengan misi balas dendam di atas kekalahan mereka kepada Negeri Sembilan FC dalam saingan Liga Super 8 Oktober lepas. Namun, Kaptennya Syazwan Zainun menasihati skuad Kenari supaya tidak memandang mudah pertemuan berkenaan bagi mengelak insiden itu berulang di hadapan penyokong sendiri. Dalam kempen Liga Super musim ini, Kedah masih belum berjaya menewaskan Negeri Sembilan apabila skuad yang dibimbing bekas jurulatih Aidil Syarin Saha itu hanya seri tanpa jaringan di laman sendiri dan tewas 4-3 di gelanggang lawan. Namun, Syazwan menegaskan format kalah mati yang digunakan dalam saingan Piala Malaysia kali ini dilihat mampu menjadi perbezaan buat skuad Kenari yang kini di bawah pengendali sementara Victor Endrek. Sebab kita pernah bermain sekali di lawan kita tewas 4-3, jadi untuk Piala Malaysia ni memaharkan satu kelainan untuk pasukan. Dan di Liga Super sebelum ni kita tengok dengan pasukan yang tak berapa mumpuni, jadi kita mengharapkan untuk Piala Malaysia ni kita dapat semangat yang baru. Tambahnya, jurulatih Victor juga pasti memiliki rancangan tersendiri untuk memastikan kemenangan ke atas skuad Jang itu dalam aksi pertama sekaligus memberi kelebihan kepada mereka pada aksi kedua di gelanggang lawan nanti. Syazwan ditemui media ketika majlis pelancaran Rumah Sang Kenari KDAFC di Alustar. Rumah Sang Kenari kini dibuka buat penyokong Kedah selain berfungsi sebagai hub sukan, tempat berhimpun para penyokong serta penjualan barangan skuad hijau kuning berkenaan. Dokumen Inisiatif Lelaki Kawam ILQ telah siap dimuktamadkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM setelah melalui beberapa sesi seperti persidangan meja bulat dan bengkel yang melibatkan pakar daripada pelbagai bidang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, kewujudan dokumen itu penting dalam memperkukuh Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI yang terkandung dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Merupakan satu visi yang kita nak selaraskan. Walaupun kita bercakap tentang, saya kata tadilah, pendapatan negara maju, rakyat dia maju sebagainya, kita tak nak lupa asas yang ada kepada sebuah keluarga ni. Sebab tu kita nampak benda simple je. Laki kawam, keluarga kan. Tak apa, kita dalam masa sama kita mesti seiring, berjalan sekali. Kita tak nak nanti tiba-tiba kita telah sampai satu kemajuan di segi material sebagainya, tiba-tiba foundation di sini rosak, jadi menyebabkan kita terpaksa back balik, menyebabkan rugi dari segi masa dan juga wang ringgit tadi. JAKIM turut memperkenal Pelan Komunikasi Inisiatif Lelaki Kawam sebagai jalinan kerjasama secara komprehensif antara agensi dan kementerian agar dokumen itu dapat memberikan impak positif kepada pembangunan insan. Ini bagi memperkukuh tanggungjawab serta memperkasa golongan lelaki sebagai pemimpin, pelindung dan pembela kepada wanita, ahli keluarga dan masyarakat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan dokumen Lelaki Kawam di Putrajaya.
Belia perlu menggunakan peluang sebagai pengundi dengan sebaik mungkin pada pilihan raya umum ke-15 bagi memilih kerajaan yang mampu membela rakyat. Justru maklumat seperti latar belakang dan pencapaian calon perlu diberi perhatian untuk membuat pilihan tepat. Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya, Lim San Shen berkata, tanggungjawab turun mengundi penting bagi memastikan suara belia didengari demi memelihara kepentingan mereka. Belia perlu melalui beberapa proses dan perlu aktiflah seperti dalam sekolah mereka melibatkan diri dalam pemilihan ketua darjah, pengawas dan juga kalau di universiti majlis perwakilan pelajar dan juga seperti di universiti MPP lah kan. So mereka kena menyertai itu supaya mereka dapat pengalaman dan mereka tidaklah rasa macam tak pernah berlaku kan proses ni. So mereka kena biasakan diri. Lim San Shen ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Thailand terus memperketatkan penguatkuasaan dan rondaan di lorong-lorong tikus khususnya di selatan Thailand dalam usaha membendung sindiket penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Timbalan Gubernur Wilayah Narathiwat Fatimah Sabiyamu berkata, rondaan pihak berkuasa dan agensi keselamatan sentiasa dipertingkat untuk mengurangkan kes. Waing dan Sungai Golok menjadi laluan utama penyeludup yang menggunakan lorong tikus bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Jalan itu ada, dia banyak lubang tikus di bagi dah. Lebih kena ada lucu banyak ke. Bukan orang itu. Di Malaysia takak, Malaysia ni takak semua, ada takak semua. Takak boleh banyak lah, boleh banyak. Tapi dia kena ada lebih lucu. Beliau ditemui selepas program berkhatan Muhibah Bilateral Malaysia-Thailand di Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Bunga, Tanah Merah. Perkembangan Piala Malaysia, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain tidak senang duduk memikirkan pertemuan pasukannya dengan Sri Pahang FC pada aksi pertama di Stadium Darul Makmur Khamis ini. Menurutnya, kerisauan itu timbul setelah menyaksikan peningkatan Sri Pahang dalam dua perlawanan terakhir Liga Super termasuk menewaskan Negeri Sembilan FC 2-0 di laman sendiri baru-baru ini. Jelas Nafuzi kehadiran dua pemain naturalisasi Pahang, Lee Tak dan Sergio Aguero ke dalam skuad Datuk Dollah Saleh itu juga pastinya menambah kesukaran buat anak buahnya melepasi aksi pertama pusingan 16 terakhir Piala Malaysia. Bagaimanapun, di sebalik cabaran tersebut, Nafuzi tetap percaya TFC mampu menjinakkan skuad Tok Gajah di laman sendiri sekiranya menampilkan prestasi terbaik sekaligus mengekalkan momentum kemenangan dalam 8 aksi terakhir Liga Super berturut-turut. Skuad penyu kini dalam landasan terbaik untuk melakar satu lagi pencapaian menakjubkan dalam kempen trofi tertua di Malaysia. Peningkatan berterusan wabak demam denggi di Malaysia pada tahun ini menjadi beban kepada kesihatan awam. Justru program Gotong Royong Mega 2.0 Perangi AIDS Peringkat Kebangsaan 2022 diadakan di Taman Impianku Kuantan Pahang bagi menangani masalah berkenaan. Laporan wartawan Nur Khairul Barriah Omar. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Azimi Yunus, sehingga 20 Oktober tahun ini, 47,395 kes dilaporkan berbanding 21,112 kes tahun lalu. Jadi kalau kita melihat dari segi trend untuk demam denggi di seluruh Malaysia ni, sebenarnya memang kita dapati peningkatan yang agak banyaklah, sangat banyak sebenarnya ya. Di mana pada tahun ini kita dapati trend kes demam denggi menunjukkan peningkatan sehingga 124.5% di seluruh Malaysia dan dengan kematian meningkat sehingga 86.7%. Jelasnya, program Gotong Royong Mega 2.0 antara inisiatif membanteras penyakit demam denggi secara berterusan.
Sikap masyarakat yang tidak peka dengan kawasan sekitar antara faktor berlakunya peningkatan kes. Ini pesanan kami lah kepada rakyat kita supaya jaga kebersihan persekitaran. Sebab sebab kita kena yakinlah bila kita menjaga kebersihan persekitaran, bermaksud kita boleh pastikan tidak ada langsung bekas-bekas yang berpotensi untuk menakun air. InsyaAllah sebenarnya kita boleh mengawal demam denggi. Sebab kita, dan lagi satu, kita nak bila kita menjaga kebersihan itu adalah kita ada rasa kekitaan untuk kita menjaga persekitaran, bukan hanya dalam kawasan rumah kita tapi juga di kawasan persekitaran. Pihak KKM akan mengadakan operasi pelepasan nyamuk berwolbachia di Taman Impianku Kuantan pada November ini bagi merencatkan perkembangan nyamuk. Usaha pencegahan dan kawalan denggi itu turut melibatkan kerjasama sukarelawan My Champion Kombi. Program seumpama ini diharapkan dapat diteruskan dari semasa ke semasa sebab ianya adalah satu langkah pencegahan yang boleh dilakukan oleh komuniti setempat. Kami sebagai tim My Champion My Kombi amat menggalakkan penglibatan komuniti secara berterusan dan juga kerjasama yang erat di antara semua pihak. Semua pihak juga disarankan meluangkan masa selama 10 minit setiap minggu bagi melakukan aktiviti pembersihan tempat pembiakan Aedes di rumah masing-masing. Harapan saya lah kepada penduduk kat sini supaya bergotong royong untuk rumah sendiri. Ambil masa 10 minit je untuk buang segala apa yang air bertangkung yang menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Saya dan kawan-kawan saya gembira untuk menolong penduduk Taman Impian ini dan kami ingin mencegah denggi. Denggi membawa maut. Ungkapan ini sering kita dengar tetapi segelintir masyarakat masih tidak prihatin tentang perkara ini. Program seumpama ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya denggi dan cara mencegahnya. Nur Khairul Barih Omar, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.